pertama yang dikemukakan pada pagi ini. Yang pertamanya tentang apakah ada kaitan Allah berkehendak dan Allah mengetahui. Ya, memang ada kaitan kudrat Allah dengan iradat dengan ilmu dengan hayat. Ada kaitan yang sangat-sangat rapat. Sebab apa? Sebab sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan sesuatu, dan kekuasaan itu ditentukan oleh iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala yang menentukan. Dan penentuan itu juga berkaitan dengan ilmu yang disebut tadi sebagai pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sifat-sifat ni saling kait mengait di antara satu sama lain. Cumanya yang disebut tadi tentang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apa kaitannya jika Allah Taala menghendaki kebaikan pada seseorang, ada kaitan, apa kaitan dengan hidayah. Jadi bagaimana orang yang tak dapat petunjuk, contohnya tak dapat hidayah, adakah menunjukkan Allah bukan Maha Pengasih? Ini soalan ni memang timbul. Ada orang menyatakan, kita takut begini. Kita kena sedar bahawa memang segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk, petunjuk tak petunjuk, hidayah. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah kepada sesiapa orang yang engkau sayang. Sedangkan Allah boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hinggakan Nabi SAW tidak boleh bagi hidayah kepada bapa saudara Nabi Abu Talib yang Nabi sangat sayang pada dia. Tak boleh buat apa. Patut, apakah ia penentuan daripada Allah? Ya, hidayah itu ditentukan daripada Allah. Sebab apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui sesiapa yang nak kepada hidayah. Jadi kita kena ingat bahawa pilihan itu Allah bagi kita pilih. Jangan kita berpegang kepada pandangan Jabariyah. Jabariyah ni satu firqah, satu kumpulan yang sesat, yang menyeleweng. Bagaimana? Dia menganggap bahawa kita ni tidak ada usaha dan ikhtiar. Kita ni seumpama kapas di udara. Ditiup ke kanan, ke kananlah kita. Ditiup ke kiri, ke kirilah kita. Semua telah diatur. So kita tidak ada apa-apa pilihan. Jadi kalau Allah tentukan kita di syurga, kalau tentukan di neraka, kita tak boleh buat apa-apa. Itu pahaman Jabariyah. Ini berbeza dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab memang ketentuan daripada Allah. Kita tak payah menentukan sesuatu. Bahkan kalau kita nak makan pun Allah tak izin, tak boleh nak makan. Betul? Boleh tak? Betul tak? Kita nak buat apa? Kita nak solat. Kadang-kadang ada orang, dia ni rasa aku ni hebat. Orang tak kenal Tuhan ni. Orang tak kenal Allah. Dia rasa diri hebat. Aku hebat. Tiap-tiap malam aku qiyamul lail. Tiap-tiap malam aku tahajud. Kalau dia sedar, kalau dia perhati, dia kenal Allah Ta'ala, dia nak tahajud tu, siapa yang bagi dia bertahajud? Siapa bagi kemampuan pada dia? Betul? Kalau Allah tak bagi, dia tak mampu untuk bertahajud. Maknanya hak dia buat itu pun datang daripada Allah Ta'ala. Jadi dia nak rasa hebat macam mana? Dia tak betul rasa hebat. Sebaliknya dia merasa lebih kerdil di depan Allah Ta'ala. Jadi maknanya bab hidayah ni Allah bagi. Allah bagi pilih. Nak ke tak nak. Macam kita jalan ke syurga. Allah, kedua-duanya diberikan oleh Allah. Tetapi tak bermakna Allah redha bagi orang yang nak pilih neraka. Memang Allah tentukan neraka, Allah tentukan syurga. Tetapi penentuan pada Allah Ta'ala itu setelah diberi pilihan kepada kita, yang mana kita nak pilih. Kita nak pilih jalan ke syurga atau nak pilih jalan ke neraka. Jadi Allah Maha mengetahui orang tersebut nak pilih yang mana, dan Allah bagilah. Allah tahu siapa yang berkehendak. Allah tahu siapa yang berkehendak ke arah itu. Sebab itu orang nak sesat, Allah bagilah sesat kat dia. Kan? Dan pemberian kesesatan itu bukan daripada diri dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak mampu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita ni mana kudrat kita ni terbatas, berbeza dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata atas kita 100% menentukan. Macam bagaimana? Tidak. Itu bukan begitu. Jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita macam soalan tadi itu. Soalan tadi, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui orang itu masuk syurga, masuk neraka. Ya, Allah Maha mengetahui. Sebab itu kalau kita lihat ketika mana manusia itu berada dalam perut ibu dia, kan? Ditiupkan roh dan Allah suruh malaikat dah tulis dah.
Dia ni asyaqiyun huwa sa'id. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Tulis dah. Tulis itu mengikut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tulis itu menunjukkan Allah menetapkan dia mesti ahli syurga? Memang Allah tetapkan setelah Allah mengetahui memang dia nak pilih ahli syurga. Allah tahu sejak azali. Bukan Allah baru tahu, tidak, Allah mengetahui. Jadi pilihan tetap daripada kita. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu. Malaikat yang tuan tulis tu, contoh sebagai contoh beginilah. Nak bagi faham. Kadang perkara ni jadi kalau orang tak faham, dia menyalahkan Allah. Bahaya tu, betul. Bahaya betul. Begini, malaikat yang tukang tulis kita kata, malaikat tulis dia ni ahli neraka, katakan. Malaikat tengok tiba-tiba masa hidup dia nampak baik je pun. Jadi malaikat pun heran, macam mana dia ni ahli neraka nampak baik elok orang semua. Rupa-rupanya dekat nak mati bertukar. Bertukar jadi jahat. Jadi syirik pada Allah Ta'ala. Matilah kena syirik. Jadi malaikat baru tahu, kan? Sedangkan Allah sudah mengetahui sejak azali lagi. Allah mengetahui dia akan pilih yang seumpama itu. Di situ. Jadi maknanya yang pilih siapa? Yang pilih kita. Yang pilih kita, yang pilih untuk mengambil ataupun mendapat syurga atau neraka. Allah yang tentukan kepada kita. Jadi itu maksudnya. Sebab itu pengakhiran kita itu yang paling utama. Sebab itu kita memperbanyakkan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dengan pengakhiran yang baik, mati dengan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Kita berdoa dan kita berusaha, insya-Allah. Namun begitu Ustaz,